Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa nasta'hinuhu wa nashkuruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا أعضاء ولا هيئة ولا صورة ولا شكل ولا جهة ولا مكان له. كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفينا بها شر أعدائنا وسلم عليه وعلى آله سلاما كثيرا. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العلي العظيم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه البيهقي. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dikasihi dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali sama-sama kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam yang berbahagia ini di atas nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan nikmat masa lapang yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Alhamdulillah kita menjadi di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berhimpun dan berkumpul di tempat yang penuh barakah ini, tuan-tuan. Mudah-mudahan perhimpunan kita dan perkumpulan kita pada malam ini mendapat rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita niatkan lillahi taala dan niat i'tikaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggunakan pahala yang besar bagi kita insyaallah. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, al-qalbu amirul jawarih. Hati itu ia merupakan amir, raja bagi sekalian anggota badan. Maka kalau kita lihat dalam ilmu tasawuf, para ulama telah mengadakan satu fasal yang khusus pada menerangkan tentang kewajipan-kewajipan hati dan maksiat-maksiat hati, yang mana mempelajari dan mengetahui tentang kewajipan-kewajipan hati dan maksiat-maksiat hati ialah satu perkara yang fardu ke atas setiap muslim. Ialah satu kefarduan yang mana ia salah satu daripada ilmu fardu ain yang wajib dipelajari oleh setiap mukallaf, yang mana barang siapa yang tidak mempelajarinya maka dia berdosa. Di antara pada malam ini insya-Allah kita akan petik salah satu daripada maksiat-maksiat hati. Salah satu pada malam ini insya-Allah kita akan petik salah satu daripada kewajipan-kewajipan hati. Di mana kata Syekh Al-Harari rahimahullah, berdasarkan dalam kitab beliau Mukhtasar Abdullah Al-Harari itu, beliau mengatakan di antara kewajipan-kewajipan hati adalah karahiyatul ma'asi, yaitu membenci maksiat. Kenapa tuan-tuan? Di antara kewajipan-kewajipan hati disebut oleh para ulama kita adalah membenci maksiat. Kerana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ke atas kita maksiat. Maka disebabkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ke atas kita untuk melakukan maksiat, maka wajib ke atas kita untuk membenci maksiat.
Tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita melihat kepada kecilnya maksiat yang kita lakukan. Karena setiap kali seorang itu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berarti dia telah melakukan penderhakaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak kira sama ada maksiat yang kita lakukan itu adalah kecil ataupun besar, sebut saja maksiat, maka ia bermaksud satu bentuk penderhakaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita fikirkan semula, apakah kita nak melakukan penderhakaan terhadap Tuhan yang telah menciptakan kita, Tuhan yang telah memberikan rezeki yang pelbagai kepada kita, Tuhan yang memberikan nikmat umur kepada kita, Tuhan yang memberikan nikmat kesenangan dan kelapangan dalam dunia kita. Adakah kita nak melakukan penderhakaan terhadap Tuhan tersebut? Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita kalau diberikan satu pemberian daripada kawan kita ataupun seseorang manusia, yang mana pemberian itu adalah satu pemberian yang bernilai, maka sudah tentu kita akan mensyukuri, kita akan berterima kasih di atas pemberian tersebut, dan kita akan berusaha seboleh-bolehnya tidak akan melakukan perkara-perkara yang dibenci. Kita akan cuba berusaha sedaya upaya untuk tidak melakukan perkara-perkara yang dapat mengguris hati orang yang memberikan pemberian tersebut kepada kita. Maka tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, itu kalau orang memberikan kepada kita, sesama manusia memberikan kepada kita, yang mana pemberian itu bersifat sementara, dan perkara yang diberikannya itu tidaklah begitu bernilai bagi hidup kita. Adapun Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan kita, tuan-tuan, Tuhan yang memberikan segala jenis nikmat kepada kita, yang menggunakan beri kita nikmat-nikmat yang tidak terhitung banyaknya, dan di antara nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala gunakan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Maka apakah kita sanggup untuk derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, maka disebab itulah di antara kewajipan hati adalah membenci kepada maksiat, tidak kira sama ada maksiat tersebut adalah maksiat yang kecil ataupun maksiat yang besar. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, membenci maksiat ini juga merupakan salah satu daripada sifat-sifat golongan para wali Allah. Satu ketika diceritakan pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang lelaki, dia masih lagi syabab, masih lagi peringkat umumnya itu peringkat belia ataupun golongan pemuda. Syabab ini, tuan-tuan, syab ini dia adalah seorang yang hatinya itu muta'alliq bil masajid. Hatinya itu berpaut teguh, berpaut kuat dengan masjid. Setiap kali solat 5 waktu pasti dia akan hadir ke masjid untuk menunaikan solat berjemaah bersama dengan imam di masjid. Dan laki ini dikenali oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, satu hari selama dan selesai lelaki tersebut menunaikan solat berjemaah di masjid, solat Isya, dalam perjalanan untuk pulang ke rumahnya itu ada seorang perempuan yang berpakaian kurang sopan cuba untuk menggoda lelaki tersebut. Mungkin tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, lelaki tersebut masih lagi muda, darah muda, kemudian dicampur pula dengan godaan perempuan tersebut, dengan nafsu lagi, dengan syaitan yang bisikan-bisikan yang tidak bagus kepadanya. Maka perempuan tersebut mengajaknya untuk pergi ke rumah perempuan tersebut untuk melakukan perkara yang tidak bagus, untuk melakukan maksiat, zina, waliyazbillah min zalik. Maka akhirnya lelaki tadi ini, tuan-tuan, termakan dengan pujuk rayu perempuan tersebut, perempuan fasiqah, perempuan fasik tersebut. Akhirnya dia pun mengikuti perempuan tersebut sehinggalah ke depan pintu rumah. Dan tatkala kakinya itu ingin melangkah masuk ke dalam rumah perempuan tersebut, dia teringat dalam sepotong ayat dalam Al-Quran Al-Karim, ayat yang ke-201 dari surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Mafhum daripada ayat tersebut tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya mereka datang kepadanya godaan syaitan, tadzakkaru, lalu mereka akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa idza hum mubsirun, maka ketika itu mereka akan kembali ke pangkal jalan, lalu bertaubat daripada maksiat yang nak dilakukan. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, disebabkan begitu takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika nak melangkah masuk ke dalam rumah perempuan tersebut, dia teringat ayat tersebut bahwasanya orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala nak melakukan maksiat, tatkala termakan godaan syaitan, maka ketika itu dia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia akan meninggalkan terus maksiat yang nak dilakukan tersebut. Maka tatkala dia teringat kepada ayat tersebut tuan-tuan, disebabkan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia jatuh rebah. Waqa'a khasyatan min Allah, dia jatuh rebah di atas lantai disebabkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pingsan. Maka perempuan tadi yang menggodanya lelaki tersebut kenal lelaki itu, dan dia tahu di manakah rumah lelaki tersebut. Akhirnya perempuan itu menyeret lelaki itu, jasad lelaki tadi ini, dan dibawa ke kawasan rumah lelaki tersebut. Maka si ayahnya tuan-tuan, ayah bagi lelaki ini, bagi pemuda ini, seorang yang uzur, tak mampu untuk ke masjid, dan dia solat di rumah saja. Dan dia tahu tiap-tiap kali lepas Isya, anaknya itu akan kembali ke rumah. Bila selesai saja solat berjemaah di masjid, maka anaknya akan segera kembali ke rumah dan akan berkhidmat kepada ayahnya. Tetapi pada malam tersebut tunggu tapi tak sampai anaknya tersebut, sehingga ayahnya merasakan satu perkara yang tak kena berlaku kepada anaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati ayahnya tadi itu untuk membuka pintu. Maka sebaik saja dibuka pintu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, didapati sekujur badan yang sedang terbaring di atas muka pintu. Dan bila dilihat jasad tersebut, ternyata bahawa jasad tersebut adalah jasad anaknya. Bila dibelek lagi jasad tersebut, ternyata jasad tersebut masih lagi bernyawa. Alhamdulillah, anaknya tu masih lagi hidup. Maka dia diangkat anaknya tersebut, masuk ke dalam rumah, lalu diletakkan di atas katil. Maka ayahnya mengusap-ngusap kepala anaknya tersebut sambil mengata, bangun wahai anakku, bangun wahai anakku. Maka selamanya diusap kepala anak tersebut oleh bapanya, akhirnya tersedar anaknya tersebut. Maka kata si bapa kepada anaknya, wahai anakku, ceritakan kepadaku apa yang berlaku kepadamu sebenarnya. Maka kata anaknya, khairan insya-Allah, baik-baik je wahai bapaku. Kemudian dia pingsan sekali lagi. Maka diusap lagi kepala anaknya itu oleh si bapa. Maka akhirnya anaknya itu kembali sedar. Dan bila sedar, kata bapanya, wahai anakku, ceritakan kepadaku apa yang menimpa dirimu. Setelah mana didesak anaknya tersebut, akhirnya anaknya menceritakan tentang kisah yang berlaku kepadanya, bahawa ada seorang perempuan yang menggodanya, lalu diikut balik ke rumah. Tatkala nak melangkah masuk dalam rumah tersebut, anaknya kata, aku teringat sepotong ayat wahai bapaku. Maka kata bapa kepada anaknya, wahai anakku, ceritakan kepadaku apakah ayat tersebut. Maka anak tersebut membacakan ayat 201 di surah Al-A'raf itu. Tatkala baca, selesai saja membaca, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitan tadzakkaru fa innahum mubsirun.
Maka ketika itu tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, jasad anaknya itu menggigil. Menggigil dan akhirnya anaknya mendongakkan ke atas. Lalu menarik nyawa, menarik nafas sepanjang-panjangnya dan akhirnya menghembuskan nafas dengan perlahan, terkeluar sekali dengan rohnya. Beliau mati pada malam tersebut, mati disebabkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mengenangkan makna ayat tersebut mengisahkan tentang orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ni disebabkan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka nak melakukan maksiat, mereka terus meninggalkan maksiat tersebut kerana ingat kepada Allah. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, apabila anaknya itu meninggal, si bapa pun bersedih. Dan dipercepatkan urusan pengebumian pada malam tersebut juga. Dan apabila selesai majlis pengebumian pada malam itu, esoknya si bapa pergi bertemu dengan Amirul Mukminin iaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, tatkala bersalaman dengan Umar bin Al-Khattab, kata si bapa, wahai Amirul Mukminin, ketahuilah bahwasanya anakku, anak yang namanya Fulan bin Fulan itu telah pun meninggal pada malam hari. Dan jenazahnya telah pun aku kuburkan pada waktu malam. Maka kata Sayyidina Umar, wahai Fulan bin Fulan, kenapa kau tak kabarkan kepadaku tentang kematian anakmu ini? Kerana aku mengenali pribadi anakmu dan aku tahu bahwa anakmu adalah salah seorang di kalangan orang yang bertakwa kepada Allah. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dullani ala qabrihi, tunjukkan kepadaku, bawa aku kepada kuburnya, karena aku ingin tunaikan solat jenazah ke atas jenazah anakmu tersebut. Maka si bapa pun membawa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke kuburan anaknya tersebut. Kemudian sebaik saja sampai di kawasan permakaman, di atas kubur anak lelakinya itu, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, assalamu alayka ya fata, salam sejahtera ke atasmu wahai pemuda. Kemudian kata Sayyidina Umar membacakan sepotong ayat Al-Quranul Karim, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Yang mana maksud daripada ayat tersebut tuan-tuan? Bagi mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikurniakan dua syurga. Diceritakan oleh para ulama, syurga ini terdiri pada dua. Syurga yang diperbuat daripada emas dan syurga yang diperbuat daripada perak. Maka bagi mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, yang tidak melakukan maksiat, yang meninggalkan maksiat semata-mata kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini seperti mana yang dinyatakan dalam Al-Quran, digunakan dua syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tiba-tiba kedengaran suara orang yang menjawab salam yang keluar, yang terbit daripada arah kubur tersebut. Wa alaikassalam ya Amirul Mukminin, salam sejahtera juga ke atasmu wahai Amirul Mukminin. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, adakah engkau mendapatkan apa yang dijanjikan kepadamu? Maka kedengaran suara terbit daripada kubur tersebut, na'am ya Amirul Mukminin, ya wahai Amirul Mukminin. Dan suara itu bukan hanya Sayyidina Umar yang mendengarinya, tetapi orang yang hadirin yang turut hadir ketika itu di kubur itu turut mendengarnya. Maka tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu terzahir bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah salah seorang di kalangan wali Allah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala karamah untuk mendengar suara orang yang telah pun meninggal dunia. Dan ini juga kata para ulama adalah satu karamah kepada pemuda yang dikuburkan dalam kubur tersebut, kerana ia mampu berbicara dengan orang yang masih lagi hidup.
Maka ternyata perbualan yang berlaku ketika itu adalah perbualan di antara wali-wali Allah. Perbualan yang berlaku di antara Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dengan pemuda tersebut, yang mana dia juga merupakan salah seorang di kalangan wali Allah. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Maka pengancaran daripada cerita tersebut, Allah Subhanahu wa taala menggunakan ganjaran yang cukup besar bagi mereka yang meninggalkan maksiat kerana takut kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hakaza sya'nuhu. Beginilah sifat mereka, beginilah sikap mereka. Mereka akan cuba sedaya upaya untuk meninggalkan maksiat. Kerana bila mereka melakukan maksiat, itu berarti mereka telah melakukan penderhakaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ciri-ciri orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meninggalkan maksiat kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan perkara yang berlaku kepada salah seorang dari kalangan pemuda yang hidup pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di kalangan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang meninggalkan maksiat kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Barakallahu fiikum. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ada kitab itu boleh buka. Barakallahu fiik. Boleh buka kitab pada membahaskan tentang sifat-sifat para anbiya. Sifat-sifat para anbiya. Qala al-muallif rahimahullah, ويجب اعتقاد أن كل نبي من أنبياء الله يجب أن يكون متصفا بالصدق والأمانة والفطانة، فيستحيل عليهم الكذب والخيانة والرذالة والسفاهة والبلادة والجبن وكل ما ينفر عن قبول الدعوة منهم. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, kuliah kita sebenarnya adalah kuliah tentang berkisar tentang akidah, yang mana kita menggunakan silibus sebuah kitab, iaitu kitab Mukhtasar Abdillahil Harari Al-Kafil Bi'ilmiddin At-Taruri, karangan salah seorang di kalangan ulama yang hebat yang berasal daripada Habsyah. Beliau salah seorang di kalangan wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang berada di negara Syam dan wafat di Lubnan. Beliau wafat pada tahun 2008, masih taklah lama sangat, tahun 2008 pada 2 Ramadan. Beliau telah pun meringkaskan sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Hadrami. Kitab asal bagi kitab Mukhtasar ini adalah kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillah ala Tahqiq. Kemudian Syekh Abdullah Al-Harari datang lalu meringkaskan kitab Sulamut Taufiq itu, maka terhasillah kitab Mukhtasar Abdillah yang menjadi silibus kita pada pengajian pada malam ini. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, kata Tuan Syekh, dan wajib meyakini bahawasanya setiap nabi daripada para anbiya wajib bersifat dengan sifat benar, amanah dan bijaksana. Maka tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat-sifat yang wajib ke atas para anbiya adalah sifat benar. Maka mustahil ke atas para anbiya dusta. Tidak ada seorang pun di kalangan para anbiya yang pernah melakukan pendustaan, tuan-tuan. Melainkan kesemuanya para anbiya tersebut adalah seorang yang sadiqul masduq, iaitu yang sangat benar pada ucapan mereka lagi dibenarkan. Sadiq maksudnya yang sangat benar pada ucapannya, masduq yang dibenarkan segala ucapannya tersebut. Sebagai contoh, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Nabi Ibrahim alaihi salam beliau bertemu dengan Raja Namrud. Namrud ni tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala adalah seorang raja yang pantang jumpa bini orang, yang pantang jumpa isteri orang. Pasti dia akan merampas isteri tersebut lalu merogolnya.
Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, satu ketika Ibrahim alaihissalam datang bertemu dengan Namrud, dibawa bersama dengannya itu istrinya yang bernama Sarah. Maka tatkala mereka bertemu dengan Namrud bertanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, siapakah di sebelahmu itu? Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, innaha ukhti, sesungguhnya yang berada di sebelahku ini adalah ukhti, saudara perempuanku. Maka dalam peristiwa ini tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, kita tak katakan bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam telah pun melakukan pendustaan terhadap Namrud, tidak. Bahkan apa yang dikatakan oleh Ibrahim alaihissalam tersebut ia adalah satu perkara yang benar, yaitu walaupun Siti Sarah itu merupakan isteri kepada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi pada masa yang sama status Sarah itu ia juga dianggap sebagai ikhwah, dianggap sebagai ukhut, yaitu saudara perempuan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum, demi sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka saling bersaudara. Maka walaupun Ibrahim alaihissalam berkata bahawa perempuan yang berada di sebelahnya itu adalah saudara perempuannya, maka itu kata para ulama, ia adalah satu perkara yang benar, ia tidak dikira sebagai satu pendustaan. Kerana orang-orang yang beriman itu tidak kira laki-laki atau perempuan, mereka pada hakikatnya bersaudara. Begitu juga tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam telah pun pergi ke tempat ritual sembahan yang dilakukan oleh golongan-golongan kafir di kalangan umat baginda. Satu ketika diadakan satu pesta besar-besaran di kota tempat tinggal umat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan pada malam tersebut, kesemua ahli kota itu, penduduk kota tersebut keluar ke satu tempat untuk meraihkan pesta tersebut. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam beliau mengambil masa ini, peluang ini, untuk beliau pergi ke rumah sembahan, rumah yang ditempatkan dalam rumah tersebut patung-patung sembahan umat baginda. Maka beliau gunakan peluang pada malam tersebut untuk pergi ke rumah patung sembahan itu, tujuan untuk memusnahkan patung-patung yang berada di rumah itu. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ibrahim alaihissalam pergi ke rumah tersebut dengan membawa sebilah kapak. Lalu dengan kapak itulah digunakan untuk dihancurkan patung-patung yang berada di dalam rumah tersebut. Lalu apabila selesai dihancurkan patung-patung yang berada di rumah tersebut, tinggal hanya satu lagi patung saja, yaitu patung yang terbesar saiznya daripada patung-patung yang lain. Lalu disangkutkan sebilah kapak tadi itu pada leher patung yang besar itu. Patung yang lain yang berada di hadapan patung yang besar itu semuanya telah pun hancur, dipecahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, pada keesokan harinya, tak kala mereka kembali semula ke kampung, ke tempat mereka, ke kediaman mereka, mereka pergi ke rumah sembahan itu. Mereka terkejut kerana mendapati bahawa patung-patung yang berada di dalam rumah tersebut hancur, melainkan tinggal hanya satu patung saja, yaitu patung yang terbesar yang berada di antara patung-patung tersebut. Maka berkata salah seorang di kalangan mereka, ini tidak ada orang lain yang melakukannya melainkan Ibrahim, kerana beliaulah yang memusuhi kita selama ini. Maka dipanggil Nabi Ibrahim alaihissalam menghadap kepada ketua mereka ketika itu. Lalu ditanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, adakah kamu yang menghancurkan patung-patung sembahan kami? Maka apa kata Ibrahim alaihissalam?
Nabi Ibrahim alaihissalam seperti mana yang tercatat dalam suratul Anbiya ayat yang ke-63, bagi dia menjawab, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Kata Ibrahim alaihissalam, bahkan yang melakukan perbuatan tersebut, yang telah menghancurkan patung-patung yang kecil itu adalah yang besar ini. Fas'aluhu. Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam dengan tegas, tanyalah dia, in kanu yantiqun, kalau dia mampu berbicara. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan tegasnya, dengan penuh keberanian, beliau menjawab, bahkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah yang terbesar di kalangan patung-patung ini. Bahkan Ibrahim AS menyuruh pula mereka bertanya kepada patung tersebut, seandainya patung itu boleh berkata-kata, tuan-tuan. Bagi ini satu tamparan yang hebat kepada golongan kufar itu, karena mereka tahu bahawasanya patung yang mereka sembah itu tidak boleh berbicara, tak boleh berkata-kata, kaku. Maka kata para ulama, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kata beliau, bahkan yang menghancurkan patung-patung itu adalah yang terbesar di kalangan patung itu, sedangkan yang menghancurkan patung-patung itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ini kata para ulama, ia bukan satu bentuk pendustaan, bahkan ia adalah satu perkara yang benar. Maksud Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut, tatkala beliau mengatakan bahawasanya yang menghancurkan patung-patung ini, yang melakukan perbuatan ini adalah yang terbesar di kalangan patung-patung tersebut, maksud yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah disebabkan perbuatan kalian, tindakan kalian yang begitu mengagungkan patung yang besar ini, ia telah mengundang kemarahanku, lalu aku memecahkan patung-patung yang kecil, disebabkan perbuatan kalian terlalu mengagungkan patung yang besar ini. Dia bandingannya, tuan-tuan, seumpama pergaduhan yang berlaku di antara adik dan abang. Abang badan besar, adik badan kecil. Bila bergaduh adik dengan abang tu, abang pegang kepala je, adik nak tumbuk tak kena. Lalu adik sakit hati, tak boleh nak buat yang si abang ni, tak boleh nak pukul abangnya. Maka adik nampak patung-patung adik nampak pasu-pasu yang di luar rumahnya. Maknya pula jenis gila pasu. Pantang pergi ke keluar, pergi beli belah, dia akan singgah ke kedai beli pasu. Jadi macam-macam pasu ada kat depan rumah. Maka adik pun dapat idea ni, kalau aku pecahkan pasu-pasu mak, sekejap lagi bila mak balik aku kata mak bukan aku yang buat, abang yang buat, mesti abang kena. Maka bila balik si ibu melihat abang pasu-pasunya itu pecah habis. Maka si ibu kata ni tak ada lainan, ni mesti kerja adik punya ni. Bila maknya panggil adik, maknya tanya, adik engkau ke yang buat? Si adik kata tidak mak, yang buat abang yang buat. Maka maksud adiknya itu disebabkan dia geram dengan abangnya itu, sakit hati dengan abangnya, lalu dipecahkan pasu-pasu tersebut. Itu bandingannya, tuan-tuan. Maka kata para ulama, ini bukan satu bentuk pendustaan yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut, bahkan ia adalah satu kebenaran. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun di kalangan para anbiya yang pernah melakukan pendustaan, sama ada sebelum kenabian ataupun setelah kenabian. Maka wajib ke atas mereka semua bersifat dengan sifat benar, dan mustahil ke atas mereka bersifat dengan sifat dusta. Karena sifat dusta itu ia menafikan jawatan kenabian. Orang yang berdusta tidak layak untuk menjadi nabi. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti sebentar untuk beri laluan kepada azan insyaallah. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara sifat yang wajib bagi golongan para anbiya, yaitu as-sidq, yaitu benar. Kemudian yang kedua, amanah. Golongan para anbiya kesemuanya bersifat dengan sifat amanah. Maka mustahil ke atas mereka khianah. Kalau kita lihat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun baginda ini adalah seorang yang begitu dimusuhi oleh golongan kufar Quraisy pada zaman dahulu, namun apabila tiba musim panas saja,
Golongan kufar Quraisy yang pada mulanya bermusuh dengan Nabi Muhammad SAW, ketika mereka mereka nak tinggalkan kota Mekah, karena golongan kafir Quraisy ini tuan-tuan, pada zaman dahulu, pada tiap-tiap musim panas, mereka akan keluar daripada kota Mekah untuk pergi ke satu tempat, melakukan tijarah, melakukan jual beli, perdagangan di sana. Lalu mereka akan tinggalkan kota Mekah untuk beberapa ketika bagi berniaga, untuk berniaga. Maka tatkala mereka sebelum mereka nak keluar daripada meninggalkan kota Mekah, mereka akan pergi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu, dan mereka akan meninggalkan barang-barang mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala satu pengiktirafan daripada golongan kufar, walaupun mereka ni pada hakikatnya mengmusuhi Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka tak dapat nak mengingkiri bahawa Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang begitu amanah sekali. Mereka tahu bahawa kalau mereka tinggalkan barang kepada Nabi Muhammad SAW, maka barang tersebut akan dikembalikan kepada mereka seperti mana mereka meninggalkan barang tersebut pada awal-awal ketika diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak akan hilang barang mereka. Tetapi kalau mereka meninggalkan barang tersebut kepada orang-orang lain, maka keselamatan barang mereka itu tidak terjamin, keselamatan harta mereka tidak terjamin. Maka mereka meninggalkan barang-barang mereka sebelum mereka keluar daripada kota Mekah, mereka tinggalkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW, para anbiya itu, mereka ini adalah satu golongan yang begitu amanah dari sudut tutur kata dan amanah dari sudut perbuatan. Amanah dari sudut tutur kata ini, kata para ulama, adalah mereka akan memberikan nasihat, mereka akan memberikan nasihat dan memberikan wasiat selari dengan orang yang meminta nasihat atau meminta wasiat tersebut. Mereka tidak akan memberikan nasihat bercanggah dengan apa yang diminta oleh orang yang beri nasihat, orang yang meminta nasihat itu, dan mereka tidak akan memberikan nasihat dengan nasihat yang boleh memudaratkan orang yang meminta nasihat. Itu yang dikatakan amanah dari sudut kata-kata. Dan mereka juga, kata para ulama, amanah dari sudut perbuatan. Maksud amanah dari sudut perbuatan, mereka tidak akan sekali-kali memakan harta manusia secara batil. Tidak seperti mana yang berlaku kepada sebagian manusia, apabila ditinggalkan amanah kepada mereka dalam bentuk harta atau dalam bentuk barang, maka boleh jadi dia akan memakan sebahagian daripada harta yang ditinggalkan sebagai amanah kepadanya tersebut. Maka itu dikatakan memakan harta orang lain secara batil, dan ia adalah salah satu daripada maksiat perut. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, golongan para anbiya ini mereka amanah dari sudut perbuatan, dengan maksud mereka tidak akan memakan harta manusia secara batil. Karena memakan harta manusia secara batil itu adalah salah satu daripada maksiat perut, dan ia adalah satu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan golongan para anbiya itu mereka adalah satu golongan yang maksum daripada melakukan dosa kecil yang menghinakan dan dosa-dosa besar. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat-sifat yang wajib bagi para anbiya lagi adalah al-fatanah. Al-fatanah bermaksud cerdik ataupun bersangatan cerdik, bijaksana. Seperti mana yang berlaku pada Nabi Ibrahim alaihissalam, tuan-tuan. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan Namrud, kata Namrud kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, mula Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Namrud, Tuhanku menghidupkan dan mematikan. Maka kata Namrud, aku juga boleh menghidupkan dan mematikan. Maka dia perintahkan kepada pengawalnya untuk membawa kepadanya 2 orang tawanan. Lalu kata Namrud, lihat Ibrahim, aku juga mampu untuk menghidupkan dan mematikan. Lalu dikeluarkan pedangnya, lalu ditetak kepada salah seorang di kalangan 2 orang tadi itu, lalu mati seorang dan hidup lagi seorang. Dan yang seorang lagi ini yang hidup ini katanya, aku bebaskan kamu. Maka kata Namrud, lihat, aku juga menghidupkan dan mematikan. Maka kata Nabi Ibrahim AS ketika itu, terus
Beliau mengatakan bahawasanya Tuhanku menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan matahari dari arah barat. Maka kalau benar kamu adalah Tuhan, terbitkan matahari dari arah barat dan tenggelamkan matahari dari arah timur. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala ketika itu tatkala Namrud mendengar kata-kata Ibrahim alaihissalam terus terdiam, tak mampu berhujah. Dan kerana dia tahu bahawa dia tidak akan mampu untuk menerbitkan matahari dari arah barat, dan dia juga tidak mampu untuk menerbitkan dia tidak akan mampu untuk menerbitkan matahari dari arah barat dan tak mampu untuk menenggelamkan matahari dari arah timur. Maka ini melambangkan kebijaksanaan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ia juga merupakan dalil bahawa seluruh golongan para anbiya itu mereka adalah golongan yang bijaksana, termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya seorang yang hanya pandai melakukan dakwah kepada manusia. Bahkan bagi juga adalah seorang yang mahir dalam mengatur strategi dalam melakukan peperangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang bijaksana dalam semua perkara. Lebih-lebih lagi dalam urusan dakwah, tuan-tuan. Lawan kepada bijaksana adalah al-baladah ataupun al-ghabawah, iaitu bodoh. Bodoh ini kata para ulama dha'ful faham, iaitu lemah dari sudut kefahaman. Maknanya bila orang tanya, nak kena ulang 4-5 kali soalan baru dapat tangkap. Ini tak berlaku kepada golongan para anbiya. Golongan para anbiya hanya sekali saja ditanya soalan kepadanya, maka terus dijawabnya dengan jawapan yang tepat, jawapan yang betul. Kerana bodoh itu, tuan-tuan, ia adalah satu sifat yang menafikan jawatan kenabian. Maknanya orang yang bodoh tidak boleh menjadi nabi, mustahil menjadi nabi. Kerana tabiat ataupun kebiasaan manusia, mereka akan menjauhkan diri daripada orang-orang yang bodoh. Mereka lebih cenderung, lebih suka bersahabat, lebih suka mendekati orang-orang yang cerdik pandai, orang-orang yang bijaksana, tuan-tuan. Maka difahami di sini, tuan-tuan, nikmat Allah Subhanahu wa taala, sifat yang wajib bagi para anbiya di antaranya adalah benar, amanah dan fatanah, iaitu bijaksana, bersangatan bijak. Adapun sifat-sifat yang lawan daripada sifat tersebut, sebagai contoh dusta, khianah dan bodoh, itu adalah satu perkara yang mustahil ke atas para anbiya. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup pengajian kita pada malam ini, saya nak nyatakan di sini bahawa seluruh para anbiya agamanya adalah agama yang satu. Agamanya adalah agama Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya ikhwatun li'allat, dinuhum wahid wa ummahatum syatta. Golongan para anbiya ini mereka seumpama seorang yang mereka ni seumpama adik-beradik yang satu bapa tetapi berlainan ibu. Dinuhum wahid, kata Rasulullah, agama mereka satu, iaitu Islam. Wa ummahatum syatta, dan ibu-ibu mereka pelbagai. Ibu di sini kata para ulama al-ahkamus syar'iyyah, hukum hakam yang diturunkan kepada mereka. Maknanya di sini, tuan-tuan, dari sudut akidah golongan para anbiya semuanya sama. Adapun dari sudut hukum hakam mereka berbeza-beza. Maka tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, seluruh para anbiya agamanya agama Islam. Tak ada seorang pun di kalangan para anbiya itu yang datang membawa agama Yahudi atau yang datang membawa agama Kristian. Tidak ada. Agama Nabi Musa alaihissalam adalah agama Islam. Agama Nabi Isa alaihissalam adalah agama Islam. Dan pengikut bagi para anbiya ini kesemuanya dinamakan sebagai Muslim. Sebagai contoh, pengikut Nabi Isa alaihissalam dinamakan sebagai Muslim Isawiyun. Pengikut bagi Nabi Musa alaihissalam dinamakan sebagai Muslim Musawiyun. Maka akidah mereka semua akidah yang satu, iaitu akidah meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, namun Allah Subhanahu wa taala tak berhajat kepada makhluk-makhluknya tersebut. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, namun Allah Subhanahu wa taala tak berhajat pada manusia.
Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, namun Allah Subhanahu wa taala tak berhajat kepada malaikat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan arasy, namun Allah Subhanahu wa taala tak berhajat kepada arasy. Kerana berhajat itu adalah tanda lemah, dan setiap yang lemah tidak layak untuk dipertuhankan. Akidah seluruh para anbiya adalah meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan cahaya, namun Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan cahaya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kegelapan, namun Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan kegelapan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan perkara-perkara yang besar seumpama gunung, namun Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan perkara-perkara yang besar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan perkara-perkara yang kecil seumpama semut dan habuk, namun Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan perkara-perkara yang kecil. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, yang mana manusia ini tuan-tuan, kita memiliki anggota-anggota yang besar dan anggota-anggota yang kecil. Kita ada mata, ada kaki, ada jari, ada betis dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala tidak ada baginya sebarang anggota yang besar maupun anggota yang kecil. Tidak dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki mata, muka, jari, betis, kaki dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan arah yang 6. Makhluk diliputi oleh arah yang 6. Ada baginya atas, bawah, kiri, kanan, depan dan belakang. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi oleh arah yang 6. Tidak dikatakan di Allah Subhanahu wa taala di kanan kita ataupun di kiri kita, di depan kita ataupun di belakang kita, di atas kita ataupun di bawah kita. Karena yang hanya diliputi oleh arah yang 6 adalah makhluk. Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan makhluk. Maka kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tak diliputi oleh arah yang 6. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk itu bertempat. Makhluk bertempat. Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat. Allah Subhanahu wa taala bukan duduk di atas arasy. Allah Subhanahu wa taala bukan di langit. Allah Subhanahu wa taala bukan di bumi, dan Allah Subhanahu wa taala bukan berada di mana-mana. Kerana bertempat itu sifat makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada satu pun yang sepertinya, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi i'tiqad golongan para anbiya adalah meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan makhluknya walau dari apa-apa jua sudut sekalipun. Allahu mawjudun bila makan. Allah ada tanpa bertempat. Ini adalah i'tiqad ataupun pegangan bagi seluruh para anbiya, bermula daripada Nabi Adam alaihissalam sehinggalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti yang didakwa oleh sebagian manusia di luar sana tuan-tuan, yang mana mereka mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala duduk di atas arasy, ataupun mereka mendakwa Allah taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Mana kerana kedua dakwaan ini adalah satu dakwaan yang tidak benar, yang bercanggah dengan akidah seluruh para anbiya. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, saya teringat kata-kata Imam Zunnun al-Misri, kata beliau, "Mahma tasawwarta bi balik fallahu bi khilafi dzalik." Apa jua yang tergambar di fikiranmu, Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Apa jua yang tergambar di fikiran kita tuan-tuan, ia adalah makhluk. Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan makhluk. Maka kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat, tidak diliputi oleh arah yang 6, tidak ada baginya anggota yang besar maupun anggota yang kecil, tidak dikatakan besar ataupun kecil, tak dikatakan berat atau ringan, dan tidak dikatakan bentuk di mana dan sebagainya. Kerana kesemua ciri-ciri tersebut ialah ciri-ciri makhluk, sifat-sifat makhluk, dan Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan makhluk. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang berpegang teguh dengan akidah ini, akidah Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat, Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan makhluk, maka insya-Allah dia akan beroleh kesejahteraan di akhirat kelak, insya-Allah. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, sekadar ini saja yang boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman bagi kita terhadap apa yang dibahaskan pada malam ini, dan dengan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatan majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita, Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita, dan Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita dalam syurga Firdausil A'la, seperti mana Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita dalam majlis pada malam ini dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum wa ahsanallahu ilaikum. Maka insya-Allah pertemuan yang akan datang kita akan bahaskan tentang sifat-sifat mustahil ke atas para anbiya. Barakallahu fiikum wa ahsanallahu ilaikum.
Kita tahlil 3 kali dan selawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.